Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri latihan PPCom Rank 2020. Okey, seperti biasa kita terus ke laman web ppcom.com.my dan klik pada menu latihan. Okey, scroll ke bawah dan klik pada PPCom 2020 MY. Enter contest. Scroll lagi ke bawah hingga jumpa soalan yang terakhir, iaitu markah kumpulan. Okey. Kita perhatikan permasalahannya. Itu PPCom adalah satu pertandingan individu. Okey, di mana peserta tidak dibenarkan berbincang semasa pertandingan berlangsung. Dan peserta hanya dibenarkan membuat rujukan melalui buku atau laman sesawang yang lain. Okey. Walaupun ianya pertandingan individu, setiap peserta mesti didaftarkan di dalam kumpulan, di mana 5 peserta terbaik dalam setiap kumpulan akan mewakili kumpulan masing-masing untuk menentukan kumpulan terbaik. Jadi markah 5 peserta tadi akan dicampur sebagai markah kumpulan. Okay? Dan kumpulan dengan markah tertinggi akan menerima anugerah kumpulan. Okey. Beri lagi markah semua peserta dari kumpulan SMK Kuharau Tawar. Anda dikendaki mengira markah tersebut. Ini contoh. Okay, sebagai contoh, SMK Kuharau mempunyai 12 orang peserta. Dan markahnya seperti berikutlah: 60, 80, 100, 40, 40, 0, 70 dan seterusnya. Jadi markah 5 peserta terbaik adalah 80, 100, 70, 90 dan 100. Maka markah kumpulan adalah 440. Okey, daripada markah kumpulan ini kita akan tentukan pemenang kumpulan lah. Okay, pemenang kumpulan. Jadi input dia. Okay, input adalah 2 baris input. Okay, 2 baris. Pertama adalah integer yang mewakili bilangan peserta. Okay, integer n yang mewakili bilangan peserta. Okay, baris kedua mengandungi sebanyak n integer m. I untuk semua integer I sama dengan 1, 2, 3 sehingga n lah. Okay, jadi kalau ada 12 peserta, bermakna m ni ada 12. Okay, baris kedua mengandungi 12 input. Okay, yang dipisahkan oleh space bar, yang mana setiap integer mewakili markah peserta SMK Kuharau. Okay, constraint dia, constraint n adalah 5 hingga 100. Bilangan peserta minimumnya 5, maksimum 100 lah. Dan I bulat dia I 1 hingga n. I ni bergantung pada bilangan peserta. Okey. Kemudian m ni markah adalah 0 hingga 100. Setiap satu markah tu 0 hingga 100. Jadi output dia satu integer yang mewakili markah kumpulan. Kompleks juga ni soalan ni. Okey, contoh. Bilangan peserta 12. Markah dia ada 12 input di sini dalam satu baris. Okey, jadi cari 5 yang terbaik, maka kita dapat 440. Daripada soalan, kita dapat buat rumusan, iaitu yang pertama input. Okey, input ada 2. Yang pertama adalah bilangan
peserta. Okey. Dan yang kedua adalah markah setiap peserta. Kalau ada 10 peserta, maka ada 10 markah. Jika ada 5 sahaja peserta, maka ada 5 markah. Kemudian output yang dikehendaki adalah jumlah markah, jumlah 5 markah terbaik. Okay. Jadi macam mana kita nak tentukan 5 markah yang terbaik? Okey, cuba renungkan. Okay, salah satu caranya adalah dengan membuat isihan atau menyusun, sort. Okay, kita sort, susun ikut urutan. Menurun. Okay, kenapa menurun? Kerana kita nak mendapatkan 5 yang pertama sahaja. Okay, kita buat ikut urutan menurun supaya kita dapat 5 yang pertama. Boleh juga kita susun ikut urutan menaik dan kita kena cari 5 yang terakhir. Jika kita tidak susun, sukar untuk kita menentukan markah yang terbaik. Okey, jadi daripada situ kita boleh mulakan menulis kod atau cara. Okey, pertama tadi input iaitu bilangan. Okey, bilangan peserta. Okey, saya tulis dia peserta sama dengan integer input. Okey, bilangan peserta. Kemudian bagaimana nak memasukkan markah ni dalam satu baris sedangkan kita tidak mengetahui jumlah markah yang perlu dimasuk atau bilangan markah yang perlu dimasuk. Okey, jadi kita gunakan markah sama dengan input dot split. Okey, dengan menggunakan markah sama dengan input dot split, dia akan mengambil semua markah yang dimasukkan tanpa mengira bilangannya. Okey, dan markah-markah itu akan disimpan dalam satu list. Okey, dalam satu list atau array ataupun senarai. Contohnya, okey. Contoh markah ni akan keluar markah 1 mulai daripada kosong. Kosong sama dengan 10. Okay. Kemudian dia keluar lagi markah 1 sama dengan 100. Dan input lagi markah 3/2 sama dengan 50 dan seterusnya. Jadi markah-markah itu akan dimasukkan ke dalam array macam tu. Okay. Jadi kalau kita senaraikan markah tu, dia akan berada dalam satu senarai. Okay, dalam satu senarai. Jika bilangan peserta tu ada 20, maka senarai itu pun markah kosong hingga 19. Jadi ada 20 markah di situ. Jadi kita tidak perlu memikirkan berapa banyak markah yang perlu dimasukkan kerana dia
automatik dengan menggunakan input.split ni, dia akan masuk beberapa sahaja. Selagi ada markah dimasukkan, di situlah dia akan kira bilangan markah yang dimasukkan. Okey. Dan seperti yang kita sedia maklum, bila menggunakan markah input.split ni, maka markah itu disimpan di dalam bentuk string atau data type string. Dalam data type string, bila kita susun, dia akan nyusun mengikut abjad yang pertama. Contoh, 0 dulu, kemudian 1, kemudian 10, kemudian 100, barulah dia pergi ke 2, 20, dan dia pergi ke 3, 30. Jadi di situ kita tidak mendapat susunan yang terbaik untuk markah kita. Jadi kita terpaksa tukarkan markah ini pada integer supaya dia dapat disusun dengan baik. Jadi, bagaimana kita nak menukarkan setiap markah itu kepada integer? Ini saya tunjukkan contoh penukaran dia. Tukarkan markah daripada string kepada integer. Okey. Oleh kerana markah ini banyak dan kita tidak mengetahui bilangan yang sebetulnya, maka kita perlu buat penukaran secara kaedah ulangan menggunakan arahan for. Okey, menggunakan arahan for. For I in range. Okey, sebelum ni saya dah tunjuk fungsi ulangan for ini, iaitu kita mulakan daripada 0 hingga bilangan peserta. Okey, seperti saya maklum tadi, jika peserta ada 10, dia akan masukkan bilangan daripada markah 0, markah 1, markah 2 sehinggalah markah ke 9. Jadi start dia 0, stop dia 10. Maknanya dia akan berhenti sebelum 10, iaitu yang ke 9. Dan step dia 1. Jadi kalau nak tulis step pun boleh, kalau tak nak tulis pun tak apa. Okey. Dan jangan lupa titik bertindih semikolon. Okey. Tukarkan markah ini jadi markah. Okey, bila dalam keadaan list atau senarai ni, bentuk pemboleh ubah dia ditulis sebegini ya. Markah dan square bracket I. Maksudnya seperti yang saya tunjuk tadi lah. Markah 0, markah 1, markah 2 dan seterusnya. Okey, sama dengan integer markah I. Okey. Jadi kenapa kita guna glong for? Kerana banyak markah ini. Markah ini ada banyak. Jadi kita nak ulang daripada markah 0, markah 1, markah 2. Jadi kita tak perlu buat satu persatu. Okey, selesai di situ bahagian menukarkan markah dalam list tu kepada integer. Okey. Okey, jika kita ingin menyemak ataupun menentukan adakah apa yang kita buat itu betul atau salah, kita boleh cuba print. Ini print markah. Kita tengok balik dan di sini print sekali lagi markah tu. Okay. Print sekali lagi markah. Okey. Kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Cuba run.
Okey, kita tengok input 12, 60, bla bla bla. Kemudian your output. Jadi markah yang sebelum ditukar tadi adalah dalam bentuk string. Dan ini adalah markah dalam bentuk integer yang kita telah tukarkan. Okey. Itu maksudnya. Jadi markah dalam bentuk integer dalam bentuk string ditukarkan ke dalam bentuk integer. Okey. Jadi lepas itu barulah kita boleh susun. Okey, apakah arahan untuk susun? Okey, untuk susun kita gunakan arahan sort. Gunakan arahan sort. Okey, susun ikut urutan menurun. Okey. Kita gunakan arahan sort, iaitu markah sama dengan sorted. Okey, markah yang reverse sama dengan true. Okey. Di sini markah itu akan disusun mengikut urutan menurun. Sebab di sini kita tulis reverse sama dengan true. T ni mesti huruf besar. Okey, kerana ini adalah keyword. Okey, mesti huruf besar. Okey, kita boleh test lagi. Tengok apa akan berlaku. Okey, sekarang kita tengok asal tadi 60, 80, 100 dan seterusnya. Sekarang dia dah susun ikut urutan menurun. 100, 100, 90, 80, 70. Daripada sini kita akan dapat mencari 5 markah terbaik. Mencari jumlah 5 markah terbaik. Jadi macam mana pula kita nak mencari 5 markah terbaik? Okey. Sekali lagi, kita akan menggunakan gelong for ulangan untuk menambah satu persatu markah tersebut. Di sini saya tulis for I in range. Okey. Jadi kalau kita tengok tadi, kita dah guna I ni kita dah tak guna dah. Jadi kita boleh guna I ni sekali lagi. Ataupun kita boleh guna abjad lain, A ke, B ke, ataupun nama pun boleh ubah yang lain terpulang. Okey, di sini saya guna I saja. Okey, oleh kerana kita nak jumlah tu untuk 5 yang terbaik saja, jadi saya mulakan dengan start dia kosong dan tamat dia 5. Mana 5 terbaik. 5 saja ulangan yang akan dibuat. Okey. Kita nak mengira jumlah sama dengan jumlah tambah markah. Okey. Markah I. Okey. Jumlah tambah markah I. Maksudnya markah itu akan ditambah ikut jumlah yang sebelumnya. Jadi jumlah ni belum ada dideklarkan atau diisytiharkan di mana-mana. Jadi kita boleh tulis dulu jumlah sama dengan kosong. Itu pada permulaannya jumlah adalah kosong. Bila dia memasuki gelong ini, kosong tambah markah yang pertama. Okey, ataupun markah dengan indeks kosong. Dan diulang lagi. Jumlah yang baru itu tambah dengan markah yang kedua. Ulang lagi. Jumlah yang baru tambah markah yang ketiga dan seterusnya. Okey, selepas selesai ulangan, gelong ini akan berhenti dan kita boleh print jumlah. Okey, kita print saja jumlah. Okey. Jadi kita boleh test dulu, tengok apa keputusannya. Nanti saya akan padam balik yang tidak perlu ni. Yang ini. Okey. Kita nak tengok dulu.
Okey. Jadi di sini kita boleh tengok jumlah baris terakhir ni adalah jumlah. Okey, tengok yang lain. 235, 235, seterusnya 61 dan semualah. Okey, di sini ada 79 input. Ada 79 markah. Ini markah yang belum disusun. Ini markah yang telah disusun. Dan ini adalah markah yang terbaik tadi. Jadi, kita perlu buang baliklah. Ini markah. Okey, buang balik. Ini pun kita perlu buang balik kerana kita tidak perlukan. Okay, lepas tu kita boleh run semula lah. Okey, sekarang selesai semua latihan kita untuk soalan-soalan PPCom HackerRank 2020. Semoga anda semua berjaya. Okay. Jangan lupa klik like, share dan subscribe bagi mendapatkan contoh-contoh latihan yang lain pada masa akan datang. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.